Perhatikan betul-betul imej-imej ini. Anda sedang melihat rakaman inframerah daripada drone Ukraine yang sedang terbang jauh di dalam wilayah Rusia. Sekarang, perhatikan apabila kamera mendekat. Nampak tak titik-titik gelap yang berselerak di badan pesawat di sayap-sayapnya? Itu adalah lubang-lubang. Berpuluh-puluh lubang. Drone itu telah ditembak. Ia telah terkena. Sukar untuk dipastikan sama ada ia ditembak oleh senjata anti pesawat, seorang askar Rusia di darat yang melepaskan tembakan senapan ke atas, atau kedua-duanya sekali. Tetapi apa yang penting adalah perkara berikut. Sepatutnya dia sudah jatuh. Kebanyakan drone di dunia akan jatuh. Yang ini tidak, dan ia terus terbang, lurus, teguh. Seolah-olah lubang-lubang itu langsung tidak bermakna apa-apa. Ia memang tak masuk akal. Ini jenis imej yang anda tonton 2-3 kali berturut-turut, cuba untuk faham apa yang anda sedang lihat. Kerana benda seperti itu, menurut manual mana-mana tentera udara di dunia, sepatutnya sudah hancur berkecai di atas tanah. Tapi ia tidak, ia sedang terbang. Apabila rakaman ini menjadi tular, reaksi semua orang adalah sebulat suara. Komen-komen semakin bertambah. Itu memang ganas. Nampak seperti keju Swiss, tapi masih terus terbang. Ia menyerap hujan tembakan anti pesawat seolah-olah tiada apa-apa. Tapi kisah di sebaliknya lebih pelik daripada apa yang anda baru saja lihat. Kerana drone itu sepatutnya tidak wujud. Dan untuk memahami bagaimana ia wujud dan mengapa ia boleh melakukan apa yang ia lakukan, kita perlu bertanya satu soalan yang kurang menyenangkan. Satu soalan yang hanya sedikit penganalisis ketenteraan Barat mahu jawab secara terbuka. Bagaimana jika kelebihan dalam peperangan moden tidak lagi dimiliki oleh pihak yang paling kaya? Drone ini ada nama. Ia dipanggil E-300 Enterprise. Dan di sinilah bermulanya bahagian yang tiada siapa sangka. Kerana E-300 ini bukan direka oleh gergasi industri ketenteraan. Ia bukan berasal dari pusat penyelidikan rahsia. Ia juga bukan hasil daripada program kerajaan Ukraine dengan pelaburan berbilion dolar. Ia dibina oleh Aerodrone, sebuah syarikat kecil yang diasaskan pada tahun 2018. Dan sebelum perang, Aerodrone tidak membuat senjata. Tidak membuat peralatan ketenteraan, malah tidak membuat drone peninjau sekalipun. Aerodrone membuat drone pertanian. Drone seperti itu digunakan untuk menyembur racun perosak di ladang. Ia adalah sebuah syarikat yang begitu tidak dikenali sehingga sangat sedikit orang di Ukraine tahu tentang kewujudannya. Produk-produk itu sendiri tidak mempunyai pasaran, baik di dalam negara maupun di luar negara. Dan syarikat kecil yang terlupa, tidak dipedulikan ini, akhirnya membina salah satu drone yang paling tahan lasak dan paling berbahaya dalam keseluruhan perang ini. Tetapi ada satu bahagian yang lebih tidak masuk akal lagi, kerana E-300 itu bukan direka dari awal. Sebenarnya, ia adalah satu penyesuaian. Asasnya adalah sebuah pesawat kecil awam yang dipanggil Sky Ranger Swift. Sebuah pesawat ultra ringan sukan, jenis pesawat yang digunakan oleh juru terbang amatur untuk terbang pada hujung minggu. Orang Ukraine mengambil sebuah pesawat kecil rekreasi, mengeluarkan juru terbangnya, memenuhkan dengan peralatan elektronik, memenuhkan dengan bahan letupan, dan menghantarnya terbang sejauh 1.700 km ke dalam Rusia. Untuk memahami kenapa perkara ini berlaku, kita perlu kembali ke permulaan perang. Pada Februari 2022, apabila Rusia menceroboh Ukraine, orang Ukraine menghadapi satu masalah yang sangat besar. Mereka tidak mempunyai cara untuk menyerang jauh ke dalam Rusia. Ukraine mempunyai artileri, mempunyai peluru berpandu jarak dekat, mempunyai drone taktikal untuk digunakan di barisan hadapan. Tetapi, untuk menyerang sasaran beratus atau beribu kilometer di dalam wilayah Rusia, Ukraine hampir tidak mempunyai apa-apa. Sekutu Barat mempunyai peluru berpandu jarak jauh yang boleh melakukan tugas itu, tetapi mereka enggan menyerahkan senjata-senjata tersebut. Dan apabila akhirnya mereka menyerahkan, mereka menghadkan penggunaannya. Tidak boleh menyerang di dalam Rusia, tidak boleh menyasarkan ini, tidak boleh menyasarkan itu. Ukraine sedang diserang oleh sebuah negara sebesar sebuah benua. Dengan sasaran-sasaran terpenting, mereka dilindungi oleh jarak beribu-ribu kilometer. Dan dilarang untuk membalas pada titik yang paling menyakitkan mereka. Jadi, penyelesaiannya mesti datang dari dalam. Dan dalam kekosongan itulah Aerodrone tampil. Syarikat itu tidak bermula dari kosong. Sejak 2015, syarikat itu telah membangunkan drone dengan kapasiti muatan yang signifikan.
Pada mulanya untuk pertanian, kemudian untuk penghantaran awam. Pada tahun 2017, syarikat itu melancarkan prototipe yang mampu membawa 60 kg. Dan pengalaman ini, bertahun-tahun sebelum sesiapa pun memikirkan tentang perang, akhirnya terbukti menjadi aset paling berharga yang dimiliki oleh syarikat itu. Kerana membawa 60 kg racun perosak, dari segi kejuruteraan tidak begitu berbeza dengan membawa 60 kg bahan letupan. Apabila perang bermula, Aerodrone mengembangkan apa yang memang sudah mereka kuasai. Mereka mengambil pesawat ringan Sky Ranger Swift, mengukuhkan strukturnya supaya boleh menampung lebih berat, memasang tangki bahan api tambahan untuk memanjangkan jarak penerbangan dan menyambungkan segala yang diperlukan pada pesawat itu supaya ia boleh terbang sendiri. Kawalan jauh melalui satelit, navigasi autonomi, penghantaran data secara masa nyata. Hasilnya ialah E-300 Enterprise, kapasiti muatan sehingga 300 kg. Ketahanan di udara 8 hingga 12 jam. Kelajuan pelayaran sederhana, 130 km sejam. Jarak rasmi antara 800 hingga 1.500 km. Dan dengan muatan yang dikurangkan dalam misi sehala, terdapat laporan penerbangan yang hampir mencecah 3.000 km. Untuk memberi konteks, ini adalah jarak yang lebih jauh daripada banyak peluru berpandu jelajah barat. Dan di sini terdapat satu maklumat dalam spesifikasi ini yang nampak kecil tetapi akan menjadi salah satu yang paling penting dalam keseluruhan projek ini. Lihat sekali lagi kelajuan pelayaran itu. 130 km sejam, itu sangat perlahan. Terlalu perlahan sehingga nampak seperti satu kecacatan dalam reka bentuk. Sebuah pesawat tentera biasa terbang 3, 4, 5 kali lebih laju. Dan walaupun begitu, itulah kelajuan yang dipilih oleh Aerodrone untuk mengekalkan E-300. Sebabnya, simpan soalan itu dulu. Jawapannya akan muncul kemudian dalam video ini. Dan apabila ia muncul, ia akan mengubah cara anda melihat seluruh mesin ini. Ada satu lagi perkara menarik tentang projek ini. E-300 pada asalnya telah diperkenalkan oleh Aerodrone sebagai sebuah drone pengangkutan untuk membawa kargo. Ia digunakan untuk menghantar alat ganti ke barisan hadapan, memindahkan yang cedera, membawa bekalan. Versi serangan jauh ke pedalaman datang kemudian dan ia berlaku dengan pantas. Pada bulan Mac 2023, Aerodrone telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Ukraine. Pengeluaran secara besar-besaran telah bermula. Dan kurang dari setahun kemudian, E-300 mula muncul di tempat-tempat di mana Rusia bersumpah bahawa mereka tidak akan pernah diserang. 2 April 2024. Tatarista, Rusia. 1.300 km dari sempadan Ukraine. Inilah jenis tempat yang disebut sebagai kedalaman strategik dalam manual peperangan. Sebuah wilayah yang begitu jauh dari barisan hadapan sehingga orang Rusia menganggap mustahil serangan Ukraine boleh sampai ke situ. Untuk menyerang Tataristan, perlu merentasi seluruh sistem pertahanan udara Rusia bahagian barat, melepasi radar, melepasi pangkalan jet pejuang, melepasi jantung industri Rusia. Tiada siapa di Tataristan percaya bahawa mereka berada dalam bahaya. Dan memang di Tataristan, di Bandar Yelabuga, dalam kawasan yang dikenali sebagai Zon Ekonomi Khas Yelabuga, Rusia telah membina sesuatu yang sangat berharga untuk mesin perangnya, sebuah kilang drone. Bukan sekadar kilang biasa, inilah kilangnya. Di situlah Rusia mulai memasang pada skala industri drone Shahid 136 yang dinamakan semula oleh Rusia sebagai Geran 2, yang dilancarkan setiap malam ke atas bandar-bandar Ukraine. Drone-drone itu yang berdengung seperti motosikal dan melanggar bangunan kediaman, loji jana kuasa serta hospital. Kilang Yelabuga adalah komponen utama dalam mesin ini. Pada pagi 2 April itu, sekitar jam 6, semuanya berubah. Kamera keselamatan dan penduduk tempatan merakam apa yang berlaku. Sesuatu muncul di langit Yelabuga. Ia bukan peluru berpandu. Ia bukan pesawat pejuang. Ia adalah sebuah pesawat kecil, terbang sendirian, rendah, perlahan. Sesiapa yang melihat dari jauh menyangka ia adalah sebuah pesawat ultra ringan. Biasa yang tersasar haluan.
Mungkin masalah laluan, tapi bukan. Ia adalah drone Ukraine. Tanpa juru terbang. Di laluan terus. Terbang selama berjam-jam dalam laluan hampir lurus merentasi seluruh wilayah barat Rusia tanpa dipintas. Dan dalam beberapa saat, ia menjunam ke arah kompleks kilang itu. Letupan itu cukup besar untuk didengari di seluruh bandar. Buat pertama kalinya dalam sejarah perang ini, Rusia telah diserang lebih dari 1.000 kilometer dari sempadan. Dan ia bukan disebabkan oleh peluru berpandu jelajah dari barat. Ia juga bukan oleh senjata mahal, canggih yang diimport. Ia disebabkan oleh sesuatu yang kelihatan bagi pemerhati biasa seperti sebuah pesawat kecil rekreasi. Operasi itu diakui sebagai dilakukan oleh perisikan tentera Ukraine. Dan kerajaan Ukraine menegaskan satu perkara khusus. Tiada senjata barat digunakan. Semuanya buatan tempatan, teknologi Ukraine, termasuk drone yang terbang sejauh 1.300 km. Drone itu adalah pesawat ultraringan awam yang diubah menjadi senjata. Beberapa analisis sumber terbuka mengenal pasti ia serasi dengan E-300 Enterprise. Yang lain pula seperti model serupa yang berasaskan Aeroprek E-22. Walau apapun, ini menandakan kali pertama jenis platform seperti ini, pesawat awam yang diubah suai menjadi senjata jarak jauh, berjaya mengenai sasaran jauh di dalam Rusia. Dan E-300 akan menjadi contoh paling terkenal bagi kategori baru ini. Serangan ke atas Yelabuga hanyalah permulaan. Dalam minggu-minggu berikutnya, Rusia mendapati bahawa tempat selamatnya sudah tiada lagi. E-300 serta drone jarak jauh Ukraina lain yang muncul selepas itu mula sampai ke kawasan yang semakin jauh ke pedalaman Rusia. Kilang Yelabuga yang dianggap tidak boleh disentuh telah menjadi sasaran berulang. Ia telah diserang sekali lagi pada Mei 2025 dan sekali lagi pada Jun 2025. Kapasiti pengeluaran syahid Rusia yang sepatutnya mencapai 8,000 unit setahun mula mengalami gangguan secara berkala. Tetapi serangan yang paling mengejutkan penganalisis tentera masih belum berlaku. Pada tahun 2025, drone Ukraine jenis pesawat berlepas dari Ukraine menuju ke timur, melintasi sempadan Rusia, merentasi ratusan kilometer wilayah jauh di pedalaman Rusia, melalui kawasan di mana orang Rusia bersumpah bahwa pertahanan udara mereka dianggap tidak dapat ditembusi dan terus terbang. Apabila akhirnya mereka menjunam ke arah sasaran, mereka telah terbang kira-kira 1.500 km, salah satu penembusan paling dalam yang pernah direkodkan di wilayah Rusia. Sasarannya ialah Gazprom Neftekhim Salafat, sebuah kompleks petrokimia gergasi di Bashkortostan, sebuah wilayah di kaki pergunungan Ural di hujung wilayah Eropah Rusia. Tempat yang tiada seorang pun penganalisis tentera membayangkan bahawa drone Ukraine boleh sampai. Analisis Rusia mengaitkan serangan ini dan serangan jarak jauh lain secara khusus kepada E-300 Enterprise. Malah ada laporan yang menganggarkan penerbangan sejauh kira-kira 1.700 km dalam beberapa misi. Dan ingat soalan yang masih belum terjawab tadi? Tentang kenapa aerodrone berkeras mengekalkan kelajuan jelajah yang begitu perlahan, iaitu 130 km sejam. Di sini, itulah jawapannya. Kebanyakan radar pertahanan anti pesawat moden adalah jenis Doppler. Radar ini berfungsi dengan mengukur perubahan frekuensi yang dipantulkan oleh sasaran yang bergerak. Semakin laju sasaran itu, semakin jelas jejaknya pada radar. Tetapi ada had bawah. Apabila sesuatu terbang terlalu perlahan, radar cenderung menapisnya sebagai gangguan, seperti burung, seperti daun yang ditiup angin, seperti tiada apa-apa. E-300 mengambil kesempatan terhadap perkara ini. Ia terbang tepat dalam julat kelajuan yang mengelirukan radar. Ia hampir seperti jejak hantu, sesuatu yang ada di situ, tetapi sistem pengesanan telah diprogramkan untuk mengabaikannya. Kelajuan perlahan E-300 bukanlah satu kelemahan, ia adalah satu kelebihan. Reaksi Rusia apabila akhirnya menyedari perkara ini adalah cuba untuk menyesuaikan diri.
Pada Oktober 2025, sumber-sumber Ukraine mula melaporkan perubahan dalam tingkah laku Rusia. Drone pemintas kecil yang direka khusus untuk memburu drone jarak jauh Ukraine mula muncul di ruang udara Rusia. Orang Rusia telah memahami bahawa peluru berpandu mahal dan sistem pertahanan udara konvensional tidak berguna terhadap pesawat yang terbang rendah dan perlahan. Dan harganya hanya sebahagian kecil daripada itu. Penyelesaian Rusia adalah mudah, membina drone mereka sendiri untuk menembak jatuh drone Ukraine. Dan disitulah gambar-gambar dari awal video ini kembali. Tahu tak drone yang penuh dengan lubang itu terbang jauh ke dalam wilayah Rusia? Itu adalah E-300. Dan kamera inframerah yang merakamkan pendekatan itu bukanlah dari pasukan pertahanan udara biasa. Ia adalah kamera yang dipasang pada drone pemintas Rusia. Memburu E-300 di udara, melepaskan tembakan demi tembakan ke arahnya dan walaupun selepas berpuluh-puluh hentaman, masih tidak dapat menjatuhkannya. Inilah raksasa yang Rusia bangunkan tindak balas baharu untuk cuba memburunya dan masih belum berjaya. Kau ingat soalan yang mengganggu di awal video tadi? Bagaimana jika kelebihan dalam peperangan moden tidak lagi berpihak kepada pihak yang paling kaya? E-300 adalah salah satu jawapan konkret pertama kepada soalan itu. Dan ia adalah bukti kepada sesuatu yang kebanyakan tentera di dunia tidak mahu akui. Kadang-kadang, peperangan masa depan tidak akan dimenangi oleh pihak yang mempunyai teknologi paling mahal, tetapi akan dimenangi oleh pihak yang belajar dengan lebih cepat. Jika anda suka analisis ini, sila tekan butang suka. Ia sangat membantu saluran ini untuk berkembang. Dan langganlah di sini supaya anda tidak terlepas kisah-kisah seterusnya tentang apa yang sedang berubah dalam peperangan moden. Jumpa lagi.